إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة وما القارعة يوم يكون الفراش المبثوث تكون الجبال منفوس tak dengar suara kuat sikit. Faman thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية wa amma man fa ummuhu hawiyah narun hamiyah. Seterusnya surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala الآخرة خير لك من الأولى lam yajidka yatiman فأغوى wa wajadaka fahada wa wajadaka 'ailan فأما اليتيم فلا تنهر والسائل فلا تنهر أما بنعمة وتوجد واستغفر. fahaddith. Sadaqallahul azim. Hari ni hari apa hari ni? Hari Isnin. Ya, hari Isnin. Apa peristiwa hari Isnin ni, ingat tak? Peristiwa yang berlaku Nama suara Mak Iman dia macam air lah. Saya tak dengar sangat suara Mak Iman. jelas tak? Boleh jelas sikit. Okey, sorry. Okey, apa yang berlaku, peristiwa apa berlaku pada hari Isnin? Amal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Lagi Khairin? tahun gajah. Lahir pada tahun gajah. Okey, Rasulullah wafat pada hari apa? Anissa? Rasulullah wafat pada hari? Hari Isnin juga, hari Isnin. Rasulullah lahir pada hari Isnin. Bulan Rabiul Awal. Wafat pun pada hari Isnin, Rabiul Awal juga. Okey, hari Isnin adalah hari yang diangkat amalan. Dalam seminggu Allah angkat hari Isnin dan hari Khamis. Sebab tu Rasulullah Isnin dan Khamis. Sebab tu Rasulullah berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Sebab Nabi nak amalan Nabi diangkat tu dalam keadaan Nabi berpuasa. Okey, siapa yang solat subuh pagi tadi? Fatih seorang je solat subuh. Kamu bangun lewat ke mak kamu tak kejut? Maklimah tanya ni. Saya tak kejut. Ke mak kamu kejut tapi kamu tidur? Mak kamu kejut tak solat subuh? Tak kejut? Kadang je. Maklimah nak bagi tahu kalau rumah kamu terbakar,
Mak kamu nak biar kamu dalam rumah ke? Mak kamu akan ambil kamu, peluk kamu, angkat keluar rumah kalau rumah kita terbakar? Tahu. Biar je. Subuh-subuh terbakar, lepas tu nampak Humaira tidur, biar je lah. Pandai-pandailah Humaira dia terjun tingkap. Macam tu tak? Macam tu ke? Ha? Tingkap. Bila rumah terbakar, mak kita, ayah kita, abang kita cepat-cepat berlari. Betul tak? Humaira, abang dia nama apa? Ashraf. Ashraf dia sayang adik-adik dia. Ashraf ambil Humaira, ambil adik-adik dia, selamatkan daripada kebakaran. Betul tak? Tak ada seorang pun nak kita tercedera. Betul tak? Mak kamu tak nak pun kita tercedera. Tu kalau api dunia. Kalau api akhirat, ada tak mak ayah sanggup biar kita dalam api neraka? Tak apalah. Duduklah sekejap dalam api neraka. Nanti 2-3 hari, 2-3 tahun keluarlah. Ada tak mak ayah macam tu? Tak ada, betul tak? Jadi dekat dunia ni, mak ayah kita sayang dekat kita. Tak nak pun kita terkena api kebakaran. Jadi mak kita akan ambil kita keluar dari rumah tu. Macam tu juga dengan api neraka. Jadi orang yang tak solat ni maksudnya dia menempah tiket ke neraka. Na'udzubillah. Neraka bukan sejam, bukan sehari, bukan setahun. Beribu-ribu tahun. Na'udzubillah. Jadi kena solat. Siapa yang suruh solat ni? Rasulullah ke Allah yang suruh solat? Allah. Solat ni adalah perintah. Perintah siapa? Allah. Perintah Allah. Allah. Kalau dengar sini kalau kita tak solat, setiap tempat yang kita duduk tu akan marah pada kita. Cuma kita je tak dengar. Kerusi yang kamu duduk sekarang ni, kalau kamu dengar dia bercakap, dia akan cakap, dia akan marah, dia akan cela orang yang tak solat. Bumi pun akan marah. Bumi cakap, kamu tak solat, kamu duduk tempat lain. Kerusi kita ni, sebab kita tak dengar. Kerusi kita akan marah pada kita sebab kita tak solat. Sebab sebenarnya setiap benda yang Allah ciptakan tu, dia sekarang ni sedang berzikir pada Allah. Ulat sedang berzikir, pokok-pokok semua sedang berzikir. Okay, Mak Limah nak tanya Hasif. Mak Limah nak tanya Hasif. Kucing pandai bercakap tak? Kucing pandai mengiau. Boleh kalau dia belanja? Dengar sini Haiwan, binatang, Allah bagi tak dia akal? Akal. Dengar sini. Binatang ada otak, dia tak ada akal. Betul tak? Binatang dia ada otak sahaja. Ayam, burung, lembu, dia ada otak tapi dia tak ada akal. Jadi siapa yang Akal untuk apa? akal untuk berfikir? Allah bagi akal pada manusia sahaja untuk berfikir. Dia boleh fikir mana baik, mana buruk. Sebab tu kamu tengok ayam, kadang-kadang ayam dia makan najis, betul tak? Ayam makan najis, lepas tu makan benda kotor sebab dia tak ada akal. Dia tidur kat mana ayam? Dia kadang dia berak rumah orang. Reban. Dekat reban. Kalau ada reban. Kadang-kadang dia pergi rumah orang, dia berak dekat rumah orang. Sebab apa? Sebab dia tak ada akal. Orang yang tak ada akal ni tak perlu solat. Pernah tak tengok orang tua yang nyanyuk? Pernah tak jumpa orang tua yang nyanyuk? Pernah Orang tu dengar sini. Orang tua yang nyanyuk, orang tua yang dah tak boleh berfikir, dia selalu akan tanya, nama aku apa? Kamu siapa? Padahal kita tu cucu dia. Kita ni anak saudara dia. Tu tak dia, kamu ni siapa ni? Lepas tu kita bagi tahu nama kita. Nanti 5 minit dah. Nanti 5 minit dia tanya balik, kamu ni siapa? Allah. Maksudnya jap mak mana? Cas. Allah. Masya-Allah. Jap. Okay, dengar suara Syah, jadi beza kita dengan lembu apa, Fatih? Beza kita dengan lembu apa? Kita ada akal, dia tak ada akal. Manusia ada apa? Dia tak ada akal, kita ada akal. Ada apa sih? Ada otak tapi tak ada akal. Lembu tak ada akal, manusia ada akal. Jadi Allah bagi akal untuk berfikir. Allah bagi akal untuk berfikir. Kita tahu masuk neraka tu sakit, panas. Kamu pergi dekat shaker, kamu tengah iron baju Anissa, kamu tersentuh shaker, kamu biar tangan kamu dekat shaker ke kamu terus tarik tangan kamu dekat shaker?
Kita terus tarik dengan secara refleks. Nanti kamu belajar sains, dia sebenarnya kita sentuh panas. Dia rasa tu mengalir sampai otak dia cakap panas, kena tarik tangan. Otak pun bagi tahu dekat tangan ni tarik. Sebenarnya tu tindakan refleks. Kena terus tarik. Kena pisau terus tarik. Kena api terus tangan tu tarik. Sebab kita ada akal. Jadi kita tahu neraka tu panas. Jadi kita tak nak masuk neraka. Kita nak masuk mana? Falisha, kita nak masuk ke mana? Kita nak masuk ke syurga. Hanya orang yang solat 5 waktu, yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang tunaikan zakat, yang rukun Islam tu, siapa yang buat rukun Islam, dia akan masuk ke syurga. Jadi yang wajib sekarang ni apa? Solat. Solat 5 waktu sehari semalam. Sebab kamu dah ada akal. Betul tak? Allah bagi kita akal, betul tak? Bila kita ada akal, kita boleh fikir yang mana baik, yang mana buruk. Kalau mak kamu tak suruh solat pun kita solat sebab itu adalah perintah Allah. Dengar sini. Dengar sini. Sekarang kita nak belajar subjek akhlak. Maklimah cuma sampaikan ilmu. Yang bagi ilmu siapa? Yang bagi ilmu siapa? Adia. Yang bagi ilmu Allah. Kalau kita tak sembah Allah, kita tak ikut perintah Allah, Allah perintahkan kita solat, layak tak kita dapat ilmu tu? Ilmu ni Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Orang tu dia cerdik sangat, dia cerdik pandai, bila dia accident dia dah hilang ingatan. Jadi siapa yang tarik balik ilmu tu? Allah. Allah bagi dia rupa cantik, ada 2 mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Bila dia accident, muka dia dah jadi buruk. Siapa yang tarik balik nikmat cantik? Siapa, Anissa? Allah. Jadi Allah yang bagi kita nikmat kesihatan, nikmat akal yang sempurna. Jadi cara kita berterima kasih pada Allah, kita kena solat. Kenapa Falisha? Solat. Jadi boleh tak lepas ni belajar solat 5 waktu? Boleh tak? Belajar solat 5 waktu. Waktu ni je Maklimah boleh tegur kamu, tanya-tanya kamu. Lepas ni kita dah tak jumpa dah. Lepas ni kamu akan naik darjah 4, darjah 5, sekolah menengah. Lepas ni dah tak jumpa dah Maklimah, kamu akan jumpa cikgu lain pula. Jadi kita yang kena jaga diri kita. Kita yang kena selalu ingatkan pada diri kita, solat. Kena jaga solat 5 waktu. Kamu semua sekarang ada mak ayah, betul tak? Ke ada yang anak yatim? Tak ada Semua ada mak ayah. Maklimah dah tak ada mak, Maklimah dah tak ada ayah. Daripada Maklimah kecil sampailah Maklimah besar, Maklimah setiap hari akan tanya, dah solat belum? Dah solat belum? Sampai Maklimah masuk universiti. Bila telefon mak tak tanya, dah makan ke? Soalan pertama Maklimah akan tanya, dah solat belum? Walaupun kita masuk EU, mak kita masih tanya lagi, dah solat belum? Sebab mak kita sayang pada kita, dia nak anak dia ni masuk mana? Syurga. Bila mak Maklimah meninggal hari Isnin. Umur dia 63 tahun. Mak Maklimah meninggal dalam keadaan berpuasa. Mak Maklimah sahur pukul 4.30. Lepas tu sebelum azan subuh dia dah tak ada dah. Jadi insya-Allah lah dia berbuka di syurga insya-Allah. Jadi lepas Mak Maklimah tak ada tu, Betul-betul. lepas Mak Maklimah tak ada tu, Maklimah rindu sangat suara orang tanya kita, dah solat belum? Dah solat belum? Bila Zuhur, Mak Maklimah akan tanya, kamu dah solat belum? Bila Maklimah lalu je depan mak, waktu asar ke, waktu maghrib ke, soalan dia akan tanya pada kita, dah solat belum? Bila dia tak ada, ya Allah, tak ada orang nak tanya aku, tak ada dah suara nak tanya aku. Jadi takkan nak tunggu bila mak meninggal baru nak solat, betul tak? Waktu mak kita hidup ni lah kita kena jaga
solat. Supaya dapat masuk sama-sama syurga dengan mak ayah kita. Nak tak? Mak kamu masuk syurga, kita masuk syurga, tapi ada adik-beradik kita tak ada dalam syurga. Sedih tak? Sedih. Akhirat nanti ada 2 tempat sahaja, syurga atau neraka. Alia, kamu masuk syurga tiba-tiba, mana mana adik-beradik aku tak ada? Antara 2 tempat je, syurga atau neraka. Jadi sekarang kita nak masuk syurga sama-sama. Kita nak masuk kita, mak ayah kita, adik-beradik kita. Adik dia tu masuk neraka. Batus tu Siapa? Azab aku. Jadi sekarang ni kita nak semua ahli keluarga kita masuk syurga. Jadi sentiasa saling mengingat-ingatkan. Anissa tanya Rodah dah solat ke? Sufi tanya Anissa dah solat ke? Kita nak semua adik-beradik kita masuk syurga. Tak best. Kita je masuk syurga. Mana adik aku tak ada, kakak aku tak ada. Cari dalam syurga tak jumpa. Antara 2 je, syurga atau neraka. Nanti insyaAllah kalau kita berkumpul dekat dunia ni, insyaAllah kita pun nak berkumpul dekat syurga. Betul tak? Dekat syurga nanti ada ziarah menziarahi. Maklimah nak ziarah Hasif, nak ziarah Humaira. InsyaAllah. Jadi hanya orang yang jaga, orang yang ikut perintah Allah sahaja yang boleh masuk syurga. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah, bukan kerana amalan. Tapi dengan amalan itulah Allah turunkan rahmat dia. Jadi insyaAllah hari ni akhlak tajuk sabar. Akhlak tajuk sabar. Sabar 15. Buku teks akhlak muka surat 15 tajuk sabar. Sabar. Sabar khairin. Sabar ialah sentiasa redha dan tenang. Menghadapi ujian daripada Allah dan tidak mudah putus apabila mendapat kesusahan. Jadi maksud sabar ni sabar redha dan tenang apabila mendapat musibah ataupun kesusahan daripada Allah. Sekarang ni Maklimah nak tanya, kamu boleh tak petang-petang keluar rumah pergi main, pergi ziarah balik kampung, boleh tak sekarang ni? Waktu PKP ni boleh tak keluar? Jadi kerajaan perintahkan kita duduk di rumah. Jadi apa yang perlu kita buat? Sabar. Saya tak suka duduk kat rumah. Semua orang nak pergi jalan-jalan, betul tak? Kamu nak main-main, nak pergi jalan, nak balik kampung, nak pergi bercuti, betul tak? Jadi sekarang kita kena bersabar. Sekarang kita kena bersabar. Maksud sabar yang Hasif baca tadi, sabar, redha dan tenang ketika ditimpa musibah atau kesusahan. Untuk sereda segala kesusahan dan kesulitan yang dihadapi. Tidak mudah kecewa bila gagal dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Okey. Ada 4 ciri sabar, betul? Betul. Okey, tengah-tengah Sufi, tengah-tengah Anissa, Falisha, Alia tengah-tengah tidur, tiba-tiba dengan azan. Nak tidur ke nak bangun? Yang tu kena sabar. Kena sabar tahan mengantuk. Kena sabar tahan sejuk nak ambil wuduk. Betul tak? Yang tu pun dapat pahala sabar. Lagi besar ujian, lagi besar pahala. Dengar sini, lagi besar ujian, lagi besar pahala. Contoh kamu nak bangun, ya Allah nak ambil wuduk, sejuk lah, ngantuk lah. Lagi banyak ujian, lagi banyak pahala. Okey, tu ciri-ciri sabar. Seterusnya, dalil sifat sabar. Khairin baca dalil sifat sabar. Bala najziyanna alladhina sabaru. Dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang sabar akan
mereka dengan balasannya lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Allah akan bagi pahala bagi orang yang bersabar. Dengar sini Dengar sini. Orang yang bersabar, pahala dia adalah masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Hisap ni dekat mahsyar sangat sakit, Alia. Hisap ni maksudnya hitung, kira. Hisap satu-satu Allah tanya. Waktu kamu muda, kamu buat apa? Waktu kamu ada duit, kamu buat apa? Waktu kamu Allah bagi ilmu, kamu buat apa? Semua tu akan dihisap. Allah kira satu-satu sampailah orang yang banyak dosa kat akhirat ni dia cakap, ya Allah susahnya banyaknya hisap, masuklah terus aku ke dalam neraka. Sampai macam tu sebab dia dah tak sanggup nak duduk dekat mahsyar tu. Dia terus minta, ya Allah masuklah aku cepat-cepat dalam neraka ni, aku dah tak sanggup dah. Nak kata sangat perik dekat mahsyar tu. Dekat mahsyar. Jadi macam mana nak masuk syurga tanpa hisap adalah sabar. Pernah tak kamu sabar sampai kamu menggigil? Pernah tak? Kamu nak marah orang tapi kamu sabar sampai kamu geramnya aku. Pernah tak, Sif? Ke kamu sabar tumbuk kawan? Pernah. Pernah tumbuk ke? Saya pernah tu nak sabar. Saya pernah nak ni buat kat adik saya. Kita kena sabar. Ada orang tu dia sabar macam mana dia nak jaga marah dia nak tahan marah, dia gigit kayu. Dia tak lepaskan. Maksudnya dia jaga. Kalau dia marah, nanti dia akan bergaduh dengan kawan dia. Alia, cuba tengok lidah kita. Cuba kamu tengok lidah kamu. Lidah kita tak ada tulang, betul tak? Lidah kita tak ada tulang. Lidah kita boleh je nak puji orang, nak cela orang. Sebab lidah kita lembut. Betul tak, Asif? Lembut. Jadi tapi gigi sakit. Jadi lidah ni, Rasulullah pegang lidah. Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar, dia pegang lidah, dia cakap lidah ni lah yang menyebabkan orang tu masuk syurga atau neraka. Betul tak, Anissa? Sebab lidah ni lah orang bergaduh, betul tak? Sekarang ni, akhir zaman orang bergaduh kat lidah ke orang bergaduh dekat komen Facebook, komen Instagram? Orang bergaduh kat mana? Bergaduh dekat internet, faham tak maksud Malimah? Orang komen yang negatif, komen yang boleh menimbulkan pergaduhan. Yang tu pun akan dihisap. Dia tak ada pada depan, dia tak ada hasil. Kau ni apa? Bukan kat depan dia dalam phone. Dekat Facebook dia komen, dekat YouTube dia komen, dekat Insta dia komen. Yang tu pun Allah akan tanya nanti. Jadi macam mana kita tak nak Allah tanya dekat mahsyar, jangan komen yang buruk-buruk. Jangan bergaduh dengan kawan. Walaupun dalam telefon, yang ni pun akan dihisap. Kamu pada waktu sekian-sekian, kamu cakap kat kawan-kawan kamu bodoh. Kamu pada waktu sekian, kamu cakap dekat ustaz tu PABI. Semua tu akan dihisap. Jadi jangan komen yang buruk-buruk. Sebab lidah ni lah yang menyebabkan kita masuk neraka atau syurga. Ada orang Allah bagi dia lidah tapi dia berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada orang Allah bagi dia lidah, dia berselawat. Macam mana selawat, Anissa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia selawat. Ada orang Allah bagi lidah dia membaca Al-Quran. Yang tu dengan lidah dia masuk ke syurga. Ada orang yang Allah bagi lidah tapi dia cela orang. BABI, BODOH, ANJING. Yang tu. Faham tak ni? Allah bagi dia lidah tapi dia hina orang. Lidah dia lah menyebabkan dia masuk ke neraka. Kalau yang macam Inggris tu lagi bahaya. Jadi lidah ni Allah bagi, yang kau ini pegang tu, antara dua yang menyebabkan kita masuk syurga atau neraka kerana lidah. Jadi sebenarnya dekat akhirat nanti dekat akhirat nanti lidah ni tak boleh bercakap Hanya ada mengaji tak? Ada, dengar sini. Dekat akhirat nanti, lidah ni dah tak boleh bercakap dah tak boleh bersuara. Tapi yang bercakap, mata, hidung, tangan, kaki, semua tu akan bercakap nanti. Tangan akan bercakap. Waktu syurga boleh bercakap lagi tak?
Ni dekat mahsyar nanti. Dekat mahsyar nanti ni. Waktu syurga memang semua boleh cakap. Ni dekat mahsyar, mulut dah tak boleh bercakap dah. Yang bercakap tangan. Tangan ni cakap, aku dulu pernah tampar orang. Aku dulu pernah tampar si fulan bin si fulan. Kaki pula cakap, aku dulu pernah berjalan ke tempat maksiat. Semua akan jadi saksi. Kalau Hasif dia selalu baca Quran, tangan dia akan cakap, aku dulu kat dunia Hasif selalu baca Quran. Mata kita akan cakap, aku dulu tengok perkara-perkara yang tak elok. Kalau mata kita tengok Al-Quran, mata ni akan jadi saksi. Mata Anissa akan cakap, aku dulu dekat dunia selalu baca Quran. Telinga kita, kalau dengar muzik-muzik, dengar perkara-perkara orang mengumpat berdosa, jadi telinga kita pun akan jadi saksi juga. Telinga Khairin akan bercakap dekat mahsyar nanti. Telinga Khairin ni, dia akan bercakap. Dia cakap, telinga ni selalu dengar orang baca Al-Quran. Kecuali mulut. Mulut tak dapat bercakap. Yang lain semua bercakap. Okey, faham tak? Sabar, marah. Nurul! Maaf Faris. Ish! Habis rusak cerita Faris. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah kita sabar. Syurgalah ganjarannya insya-Allah. Mama, Papa. Ya Allah. Ish, dia ni. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah kita sabar. Syurgalah ganjarannya insya-Allah. Syurgalah ganjarannya insya-Allah. Okey, jadi sabar ganjaran dia apa? Sabar ganjaran dia apa? Sabar dalam video tadi. Syurga. Sabar ganjarannya syurga. Alright. Okay, pengertian sabar yang kita baca tadi, sentiasa redha dan tenang kita menghadapi ujian daripada Allah. Jadi ciri sabar dalam mentaati perintah Allah, sentiasa redha segala kesusahan yang dihadapi, tidak mudah kecewa. Kalau gagal tu tak mudah kecewa lah. Sabar ketika sedang marah. Kita cakap pasal sabar. Ini gambar-gambarnya, contoh-contoh mereka sentiasa bersabar dalam apa juga keadaan sekalipun yang menimpa. Dalil sifat sabar. Dalil sifat sabar, siapa yang sabar Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Fadilat bersifat sabar. Disukai oleh Allah dan Rasulullah, disukai ibu bapa, menambah keimanan, jiwa sentiasa tenteram, dapat keampunan Allah, dapat menyelesaikan masalah, diperkenakan doa, dapat petunjuk, disegani. Banyak kan? Ni akibat. Akibat kalau tak bersifat sabar. Boleh baca? Nak Dan mendapat baca penyakit, jangan lupa dimurkai Allah, pause. dimurkai Rasul, jiwa tidak tenteram, tidak disukai ibu bapa, membentuk sikap mementingkan. Okey, sebelum Maklimah habiskan video ni, Fadilat bersabar apa tadi dalam video tadi? Akibat atau kelebihan bersabar apa?
Disayangi oleh Allah. Disayangi oleh Khairin. Khairin Alia. Disayangi oleh ibu. Ibu bapa. Oleh ibu bapa. Okey. Seterusnya kita jawab kuis. Kita ada masa sikit lagi ni. Jawab betul atau salah, true atau false. False. Bukan false. False. Tergesa-gesa membuat keputusan merupakan sifat sabar. Betul ke salah? Salah. False. False. Yeah. Menahan marah apabila diuji. True. True. Betul. Sabar artinya gelojoh dan berputus asa. False. Mana Fateh, ganjaran yang besar akan diberikan kepada orang yang bersabar. True. Semua orang jawab, semua orang jawab. Betul. Betul. Menggelabah dan bungsu menghadapi masalah adalah ciri-ciri sifat sabar. Betul ke salah? Menggelabah dan bungsu. Orang yang tidak sabar adalah orang yang berjaya dalam hidup. Betul atau salah? Salah. Sabar akan menjadikan kita kuat dan tabah. Lama ada masa. Sabar adalah sifat para Nabi dan Rasul. Betul. Rasulullah adalah seorang Nabi yang sabar. Betul. Abu Lahab dan Abu Sufyan menyokong dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Betul atau salah? Ibu Lahab dan Abu Sufyan. Nabi dikatakan orang gila dan ahli sihir. Tapi Nabi bersabar. Betul? Betul. Sabar. Sabar ialah Sentiasa tenang. Redha dan tenang. Ciri-ciri sabar A, B atau C? Suka memperhatikan kawan? Kecewa. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah kecewa. Orang sabar ni orang yang kuat Kelebihan sabar. Ibu bapa bertambah sayang, sukar mendapat kawan atau hati mudah gelisah. A, B atau C? Ibu bapa bertambah sayang. Apabila bersabar, kita akan A, mendapat dosa, B, mendapat pahala, C, mendapat musuh. Maksudnya kalau tak sabar, dapat dosa. Setiap masalah dapat diselesaikan jika kita A, B atau C. C. Kalau marah je, masalah tak dapat settle pun. Sentiasa sabar. Kesan tidak bersifat sabar. Kesan atau akibat. A, B atau C? Kesan tidak bersifat sabar. Guru bertambah sayang, tidak mudah mendapat penyakit, jiwa tidak tenang. A, jiwa tidak tenang. Sabar ketika sedang marah ialah kategori apa? Fadilat bersifat sabar, ciri-ciri sabar atau akibat tidak sabar? Sabar ketika sedang marah, kategori apa? Fadilat ke ciri? Fadilat ke ciri ke akibat? Cepat.
Ciri-ciri D. Pandai. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Sabar sebahagian daripada iman. Betul ke salah? As-sabru minal iman. Mualimah silap tekan. As-salat. As-sabru minal iman. Mualimah silap tekan. Silap klik. Tak ada, kita Depan orang dia masih betul. dapat poin. Kita masih Membentuk dapat poin. sikap mementingkan diri sendiri ialah apa? Ciri ke, kelebihan ke, akibat tidak sabar? Membentuk sikap mementingkan diri sendiri. A, B atau C? Akibat. Mementingkan diri. Perkara baik ke tak baik ni? Mementingkan diri ni. Tak baik. Akibat tidak Membentuk. sabar. Akibat tidak sabar. Akibat tidak sabar. Doa akan mudah diperkenankan jika kita bersifat sabar. Betul, salah atau kurang setuju? Betul. 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 Bodoh. Sembilan Saya tekan pula. sebab tadi Muklimah tersilap tekan. Siapa yang tahu Nabi yang diuji oleh sakit, anak meninggal, tanaman dia mati, tahu tak Nabi apa? Nabi? Nabi apa Khairin? Alia, Fatih, Nabi apa? Bila sebut sabar je, orang ingat terus Nabi ni. Dalam Al-Quran ada cerita. Sabar. Nabi apa? Nabi Muhammad memang yang ni yang memang dah ranking yang pertama. Ni ada juga Nabi yang diuji oleh Allah. Anak meninggal, isteri pun lari, tanaman pun habis. Nabi apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh kapal. Yang ni diuji dengan penyakit. Yang ni diuji dengan penyakit. Nabi apa? Nabi Daud. Nabi Ayub alaihi salam. Jawapan dia Nabi Ayub. Dia sebenarnya dia seorang yang kaya. Anak dia ramai, dia tanam-tanaman dia subur. Tapi Allah uji dia. Setiap Nabi ada Allah uji. Allah uji Nabi Ayub. Semua tanam-tanaman dia musnah. Anak-anak dia mati. Semua sedih tak anak-anak mati? Isteri-isteri dia pun dah tinggalkan dia. Cuma seorang saja isteri dia yang masih khidmat pada dia, yang jaga dia. Allah uji dia. Bertahun-tahun Allah uji dia. Lepas tu, Nabi Ayub buat apa? Marah ke? Sedih ke? Nabi Ayub buat apa? Nabi Ayub sabar. Nabi Ayub sabar. Jawapan Nabi Ayub ialah Allah dah bagi banyak nikmat. Berpuluh-puluh tahun Allah bagi nikmat. Nabi Ayub malu nak minta pada Allah. Sebab bertahun-tahun Allah bagi nikmat. Bila Allah uji dia bersabar. Last sekali Allah sembuhkan dia balik. Tu Nabi yang paling banyak Nabi yang diuji oleh penyakit adalah Nabi Ayub alaihissalam. Okay, ingat tak Muklimah pernah cakap Masyitah ke? Tak ingat. Okey, jadi tak apa. Okey, jadi dengar sini Okey, sabar tadi tempat dia hadiah dia Allah bagi di syurga ke neraka? Humairah? Syurga. Sebab tu sakit, betul tak sakit Alia? Nak bangun solat, malas. Tapi kalau kamu sabar, kamu lawan malas kamu, nanti akan dapat ganjaran syurga. Sebab sabar ni sakit. Betul tak? Allah uji dengan pandemik. Kita tak tahu siapa antara kita ni, jiran-jiran kamu ke, orang kampung sebelah ke, taman sebelah ke, yang ada positif COVID. Tahu tak? Muklimah dah jumpa 2 orang kawan Muklimah. Bukan yang meninggal sakit positif COVID. Positif. Dia muntah, batuk, demam, semua macam nak mati. Kawan dia pun pergi test. Dengar sini. Kawan dia pun pergi test, swab test. Bayarlah RM75. Swab test. Muklimah teman dia. Petang tu pergi swab test. Malam tu terus dapat result positif.
kena kuarantin. Jadi kita tak tahu, kita tengok kawan kita, sihat je. Rupanya dia pergi jumpa kawan dia, sebab tu kita tak boleh keluar rumah. Dia pergi jumpa kawan dia tu ada kontak rapat, kawan dia tu positif, masuk hospital. Lepas tu kawan Muklimah pergi buat swab test, positif juga. Lepas tu kawan dia cerita lah, kawan dia ni pula balik rumah naik Grab. Kan tadi dia pergi rumah kawan dia, lepas tu dia balik rumah, dia naik Grab. Grab tu bawa kereta laju, orang yang Grab tu orang India, dia bersin dalam Grab tu. Dia pakai mask, sebab tu kena pakai mask. Tutup semua, tahu tak? Orang Grab tu dia tutup ni je. Betul ke pakai mask macam ni? Ada juga yang pakai macam ni. Orang Grab tu dia tutup kat sini je. Jadi kawan Muklimah cerita, orang Grab tu dia bersin dalam kereta Grab tu. Kawan Muklimah balik rumah sakit dada. Sedangkan kawan Muklimah yang kedua, yang pertama tu dah positif lah. Yang kedua Muklimah nak cerita dengan ni. Okey, kawan Muklimah yang kedua ni sebelum kan kawan dia kan positif. Jadi kawan Muklimah yang kedua ni dia pergi swab test negatif. Bila dia balik, dia naik Grab. Orang India tu dia bersin, dia pakai macam ni Dia cuma tutup mulut je. Bila dia bersin, udara kotor ada dalam kereta tu. Bila kawan Muklimah Anissa, bila kawan Muklimah balik rumah, dia sakit dada sangat-sangat. Hari kedua, hari ketiga dia bagi tahu Muklimah dia sakit kepala, rasa nak hentuk kepala dekat dinding. Muklimah kan ingatkan dia migraine. Dia cakap dia sakit kepala sangat-sangat. Lepas tu Muklimah cakap pergi swab test lagi sekali. Mungkin virus tu daripada India dalam Grab tu. Jadi 2 hari lepas dia pergi swab test. Malam petang, dia pergi pagi, petang tu dapat result positif juga. Bahaya tak? Bahaya. Jadi kena selalu pakai mask. Pakai mask dengan betul lah Humaira, Alia, Falisha. Pakai mask dengan betul. Dan jangan bersentuh dengan orang. Jangan bersentuh Balik rumah terus basuh tangan, cuci tangan. Duduk dekat rumah pun kena kerak cuci tangan. Sebab tu Islam ajar kita selalu berwuduk. Paling kurang 5 kali kita berwuduk sehari. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Betul tak? Siapa yang berwuduk dia cuci tangan. Betul tak? Cuci tangan, dia berkomor masuk air dalam hidung, dia basuh muka. Kalau orang bukan Islam, dia ajar kita cuci tangan sebab dia tak berwuduk. Betul tak? Orang bukan Islam dia cakap kena bersihkan diri, cuci tangan. Sedangkan kita orang Islam dari dulu lagi Rasulullah ajar ambil wuduk. Setiap masa kena bersuci. Siapa yang jaga solat 5 waktu, dia akan sihat. Sebab 5 waktu nak solat kena wuduk. Betul tak Alia? Kamu solat tak ada wuduk, solat kamu batal tak sah Jadi bila solat, kamu berkomor-komor, kamu masukkan air ke dalam hidung, betul tak? Jadi orang yang solat dengan ni, Falisha, Anissa, siapa yang jaga solat, dia akan terselamatlah insyaAllah daripada virus ni. Sebab badan dia selalu bersih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan tak? Okay, ada soalan tak? Jadi selain sabar ketika sedang marah, sabar dalam ketaatan. Fatih. Sabar. Siapa yang solat subuh tadi Muklimah ucapkan syabas sebab dia dah berjaya mengalahkan nafsu. Syaitan peluk dia malam tadi, dia dah berjaya kalahkan syaitan tu. Syaitan kencing dekat telinga dia, dia dah berjaya kalahkan syaitan tu. Bila kita ambil wuduk, dengar sini. Satu ikatan terbaik. Kenapa orang kata kecil? Sebab azan, bila azan dia tak dengar syaitan kencing dekat telinga dia. Saya tengah minum awak Emma. Okey, dengar sini. Orang yang ambil wuduk terlerai satu ikatan. Betul tak? Orang yang bangun tidur dia baca doa terlerai ikatan. Satu lagi bila dia solat terlerai 3 ikatan. Orang yang solat ni, orang yang jaga solat, dia bebas daripada gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar sini, Khairin, Anissa, Fatih, Humaira, Falisha. Jaga solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu. Sebab ni bukan perintah Muklimah, bukan arahan Muklimah, bukan arahan sekolah, bukan arahan ibu bapa, tapi arahan Allah. Siapa yang sayang Allah, dia akan jaga solat. Siapa yang sayang Allah, dia akan jaga
solat 5 waktu, insyaAllah. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan. Ya. Syukran jazilannya mu'allimah Narifah. Syukran jazilan mu'allimah